InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah, kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ni untuk bersama-sama berkumpul. Minta maaf lambat daripada yang telah kita letakkan. Asal kita letak pukul 9, tapi kemudian selepas itu kita letak pukul 9.30. Ditunda kepada 9.30. Jadi saya minta maaf kerana tak dapat dielakkan, ada majlis. Ada majlis. Saya pada malam ni kita tak dapat nak menggunakan mikrofon. Jadi mungkin suaranya tak berapa nak kuat sangat. So minta fokus sikitlah, sebab Allah izin salah satu daripada kabel mikrofon tu tertinggal. Mungkin di rumah Panahan baru perasan tak cukup lah. Tak cukup dia punya syarat-syarat dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang ada kita gunakanlah, kita manfaatkan. Jadi pada malam ni marilah sama-sama kita membina satu perasaan, iaitu untuk kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membina satu perasaan nak merasai akan zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Jadi ini antara perkara-perkara yang proses yang sering kita sebut supaya kita dapat mengikhlaskan hati kita. Jadi proses untuk kita mentauhidkan Allah adalah merupakan proses yang asasi dalam tarbiyah. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah diajarkan kepada kita kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat tauhid itu adalah merupakan kalimah yang asas. Jadi kita nak kena faham, kena tahu macam mana cara nak mentauhidkan Allah lebih daripada yang lain-lain, insya-Allah. Jadi untuk kita melatih diri kita, kita kena memperbanyakkan syahadah, mengucap kalimah syahadah dalam menjadikan satu zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah berfirman dalam Quran, dalam suratul Maidah, sebahagian daripada ayat suratul Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu menjalankan, ini perintah Allah, hendaklah kamu melaksanakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukum di antara kamu dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu kamu, jangan ikut diri sendiri je. Kena ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Al-Quran, hadisnya, sunnahnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah gambarkan jangan kamu mengikut hawa nafsu. Wahzarhum, dan berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah kamu supaya apa? An yaftinu an ba'di ma anzalallahu ilaik. Sehingga supaya berjaga-jagalah kamu tadi supaya mereka tidak akan menyelewengkan kamu, tidak akan memesongkan kamu daripada hukum, daripada perkara yang telah Allah turunkan kepada kamu. Jadi ini adalah antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya amat penting untuk bila kita nak membincangkan tentang perkara berkaitan dengan siasah di dalam Islam, siasah dalam Islam, ataupun mungkin dalam bahasa kita sebut sebagai politik. Politik dalam Islam tadi, yang mana Allah menggambarkan bahawa kita tak boleh nak ikut hawa nafsu, tak ikut orang, manusia. Nak ikut manusia, nak ikut apa yang dia rasa, apa yang dia perasan. Betul. Jadi kita kena ikut apa yang Allah turunkan. Selagi apa yang ada kepada manusia itu tidak bertentangan dengan apa yang ada pada hukum Allah, maka itu dibenarkan. Tapi kalau dia bertentangan, tak boleh ikut. Ini perkara yang asas bila kita ingin menceritakan tentang sistem siasah. Jadi salah satu sistem siasah yang telah sedang berjalan pada hari ini ialah di tempat kita ini disebut sebagai demokrasi. Demokrasi. Jadi demokrasi ini sebenarnya apakah? Demokrasi ini dia merupakan satu ideologi. Satu ideologi, satu sistem yang menjadi landasan kepada masyarakat yang ada kepada majoriti daripada dunia. Jadi apabila berlakunya kejatuhan Osmaniyah yang terakhir kita tahu pada tahun 1924, 1922. 1922 dipecah-pecahkan Osmaniyah menjadi negara yang kecil. Kemudian selepas itu 1924 dijatuhkannya Khalifah Amirul Mukminin. Maka pada masa itu terbinalah satu sistem yang disebut sebagai demokrasi. Mereka mempromosikan demokrasi. Dan di satu yang lain disebut sebagai sosialis komunis. Yang satu lain. Tapi yang ada dalam negara-negara Osmaniyah, negara-negara Osmaniyah yang telah dipecah-pecahkan oleh tentera bersekutu, tentera-tentera salib yang bersekutu itu, mereka telah mempromosikan, mereka telah melaksanakan apa yang digambarkan sebagai demokrasi secara umumnya lah. Dan demokrasi ini adalah merupakan satu perkataan yang menjadi, kita kata, besar nilainya kepada manusia yang ada pada hari ini, sehingga ada di kalangan orang-orang Islam sendiri yang mempertahankan demokrasi ini bermati-matian, dengan dia merasakan itulah sebagai satu kita kata sistem kehidupan. Jadi disebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu disebut sebagai satu kefahaman. Jadi demo ni bermakna rakyat. Demos ni maknanya rakyat. Demos itu perkataan yang berasal daripada perkataan rakyat. Kratos itu pemerintahan. Jadi nak sebut sini pemerintahan rakyat, itu dah sebutlah sebagai demokrasi. Dan dia telah bermula dengan satu di Yunani yang bermula pada abad yang ke-5 sebelum Masehi, yang dicipta kemudian diulang balik oleh para pemimpin di bawah kepimpinan iblis. Pada masa itu dia telah membangunkan, membina sistem ini dalam selepas daripada revolusi Renaissance yang disebut pada moden, sehingga menyebabkan berpisahnya apa yang digambarkan sebagai agama dengan pemerintah. Jadi ini sebenarnya adalah akibat daripada pemerintahan yang asalnya tadi itu. Pada masa itu pemerintahan gereja. Gereja memerintah, mempunyai autoriti. Setelah Rom, mereka mengisytiharkan agama yang baru pada masa itu, pada tahun 313 kalau tak silap saya. Bagaimana pada masa itu mereka telah mengisytiharkan bahawa kita ada agama, iaitu agama Kristian yang disebut tadi pada hari ini. Agama yang dibawa oleh Isa, Jesus disebut. Daripada diserang dibuat satu agama itu, kemudian agama itu menjadi satu agama resmi. Saya tak ingat 319 lebih kurang itulah.
agama resmi kepada kerajaan. Dan kemudian daripada situlah bermulanya kerajaan yang ada autoritinya Kristian, agama, gereja. Dan kemudian selepas itu masa berjalan sehingga akhirnya kepimpinan gereja itu telah mendapat tentangan daripada orang-orang yang sains, yang intelek. Satu yang disebut sebagai cahaya baru. Maka pada masa itulah mereka mengadakan setelah konflik antara kaum intelek dengan orang-orang gereja, orang-orang agama tadi, maka berlakulah pemberontakan, iaitu untuk memisahkan kuasa gereja daripada kuasa negara. Maka pada ketika itulah anda rujuk kepada satu fahaman, iaitu disebut sebagai berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak raja kepada raja. Ini daripada Injil, daripada kitab Injil yang mereka tulis, Markus 12:17. Dan sini kita lihat bagaimana hasil daripada itu, maka lahirlah kerajaan yang disebut sebagai demokrasi itu, yang sebenarnya adalah merupakan sebuah kerajaan, sebuah kepimpinan, sebuah ideologi yang bersifat sekularisme, memisahkan antara agama dan kehidupan, memisahkan antara agama dan negara. Jadi ini asalnya macam itu. Asalnya kita lihat bermula dengan revolusi tadi, yang akhirnya menjadikan lahirlah satu sistem yang dipanggil sebagai demokrasi. Jadi demokrasi ini berasal daripada Yunani tadi, untuk tujuan mereka nak melaksanakan kerja-kerja pemerintahan yang tidak dihubungkan dengan agama. Ini asal. Maka kesepakatan itulah yang melahirkan demokrasi dengan ramuan baru, dengan ingredient baru yang dibawa oleh kepimpinan barat pada masa itu, yang mana ada dua dasar sistem demokrasi itu, iaitu dasar yang pertama ialah dasar sekular. Apa maksud dasar sekular? Iaitu dia memisahkan agama daripada negara. Itu dasar yang pertama. Jadi tak mau ada agama dalam kepimpinan pemerintahan negara, dipisahkan. Ini nombor satu, itu dasar kepada sistem demokrasi yang awal yang dibentuk oleh Barat pada masa itu, kerana mereka melawan pihak gereja, Dan kemudian dasar yang kedua kepada demokrasi itulah kebebasan, freedom, kebebasan rakyat. Ini jadi dua dasar ini dan dua dasar yang pada peringkat awal kepimpinan demokrasi itu satu yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Yang pertama disebut sebagai pemisahan antara agama dan negara, antara agama dan kehidupan sekular. Jadi sekular ni adalah satu pemisahan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita menjadikan Islam sebagai ad-din, kehidupan. Inna dina 'indallah al-Islam. Ini pertama. Jadi Allah perintah kita masuk Islam secara menyeluruh semua sekali. Jadi kita lihat hari ini bagaimana keadaan yang ada pada hari ini menyebabkan kita kata peringkat demokrasi itu menjadi pemisah, sekular. Yang kedua ialah asas kepada demokrasi yang ditubuh dengan ramuan Barat yang kita kata peringkat awal. Dia ada berlaku perubahan-perubahan lah pada masa-masa yang seterusnya. Pada yang kedua dasarnya ialah kebebasan. Rakyat ni kena dibebaskan daripada agama. Dibebaskan daripada agama. Lain slow sangat. Jadi saya pun tak boleh nak buat apalah kalau lain slow. Mungkin kena minta ke Allah doa supaya Allah mudahkan urusan kita. Jadi yang kedua ialah kebebasan. Dan bebas, masalah bebas dalam sistem yang demokrasi yang diberi oleh rakyat oleh Barat, yang dibuat oleh Barat ni ialah bebas daripada agama. Nak bebas, dia ada langsung ikatan agama. Jadi itu yang pertama sekali yang menyebabkan mereka memberontaklah. Tak mau dah. Jadi mereka katakan freedom of religion, tanpa batas. Jadi kata kita ni diberikan kebebasan untuk beragama. Freedom of speech, kebebasan untuk memberikan pandangan, cakap, ucapan. Freedom of ownership, kita boleh bebas pemilikan sehingga boleh rampas orang punya harta tanpa hak contohnya. Jadi ini antara asas awal tentang demokrasi yang di bawah ramuan Barat tadi. Kemudian freedom of personality, kita berhak untuk nak berlaku apa pun tak apa. Ini asas dia. Nak jadi
antara lelaki dan perempuan, gay. Nak jadi antara perempuan dan lelaki-lelaki, jadi bapuk jadi pondan pun boleh, jadi bapuk boleh, LGBTI boleh, semua boleh. Jadi ini disebut sebagai freedom. Freedom. Anak-anak pun diberikan kebebasan untuk memilih agama. Mak bapak tak boleh nak paksa anak-anak. Jadi di sinilah kita lihat dua asas ini dijadikan sebagai asas demokrasi yang awal dulu, dan kemudian selepas itu dibawa kepada seluruh dunia Islam. Maka jadilah negara-negara umat Islam ketika itu pada zaman Osmaniyah dulu yang asasnya Quran dan hadis, jadi asas demokrasi, pemisahan di antara agama dan negara. Ini dia buat. Kalau di negara-negara Islam dia buat begitu, sehingga akhirnya Malaysia pun pada masa itu menerima, mengambil perjanjian-perjanjian itu di tanah Melayu. Masa itu tak panggil Malaysia, panggil tanah Melayu. Bermula dengan perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor 1874. Jadi sebenarnya kita ni dah menjadi sekular lebih awal daripada Osmaniyah, Turki. Turki kita kata negara sekular. Turki negara sekular, sampaikan pada peringkat awal dulu azan pun kena dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki tak boleh. Jadi apalagi sekarang kita lihat sekarang ni dia dah berubah lah. Jadi kita lihat bahasa Turki, azan bahasa Turki. Ini sekular, pemisahan antara agama dan juga antara negara dan agama. Sistem pemerintahan dengan sistem agama. Agama ni boleh dalam masjid je contoh. Jadi kita ingat Turki lah yang paling sekular. Rupanya Malaysia ni lebih awal sekular daripada Turki. Turki 1924. 1924 dia adaptasi negara sekular. 1924 dengan jatuhnya Osmaniyah. Tapi Malaysia ni 1874. Bermula dengan perjanjian Pangkor, yang mana pada masa itu dipisahkan di antara raja-raja. Raja-raja ni, kamu nak jadi raja ke? Dia kata, nak jadi raja, kamu kena terima ni dia. Apa dia? Bahagian agama, bahagian-bahagian agama ni raja-raja pegang. Tapi bahagian pemerintahan British pegang. Jadi bermula daripada 1874 itu, sebenarnya Malaysia telah, atau tanah Melayu telah menjadi sekular. Itulah bermulanya apa yang digambar kepada sekularisme di negara kita ini. Dan kemudian berkembang sehinggalah lahirnya satu sistem yang kita panggilkan sebagai demokrasi, yang digambarkan dengan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Jadi ada raja, ada perlembagaan. Jadi ada raja, ada perlembagaan. Jadi dalam sistem ni, raja ni masih lagi lah dia kata sebagai satu simbol penyatuan, keagamaan dan sebagainya. Tapi yang run the show, eksekutifnya, legislatifnya, legislatifnya, perundangan je, eksekutifnya, pelaksanaan, akta dan sebagainya, duduk di bawah perlembagaan. Jadi perlembagaan ni pula dibuat oleh orang yang lain daripada raja-raja. Jadi bagi agama ni zakat, sembahyang, fatwa, puasa, haji semua ni bawa raja-raja. Nak tengok anak bulan tu, raja-raja yang bagi tahu boleh tak boleh raja. Itu je lah yang tentang agama. Fatwa. Tapi bahagian kehidupan, bahagian ekonomi, bahagian pendidikan, bahagian sosial, bahagian sebagainya duduk di bawah perlembagaan. Yang nampak macam duduk di bawah raja-raja, tapi sebenarnya raja-raja tak ada kaitan. Raja-raja hanya sebagai kita kata simbol. Simbol sahaja. Ini dia dah berubah sikit lah. Kalau sebelum ni langsung tak ada, tapi sebenarnya telah berlaku pemisahan. Ini bermula dengan 1874, bermulanya sekular, bermula di Malaysia. Sebelum masa itu disebut tanah air. Jadi sebenarnya bila sebut demokrasi ni, kita menganggapkan bahawa kedaulatan negara itu, sovereignty, kedaulatan negara itu adalah suatu ataupun hak untuk membuat hukum, melaksanakan hukum, telah diberikan kepada rakyat. Jadi dalam teorinya, demokrasi ini adalah satu
yang dianggap bahawa hak kedaulatan sebuah negara itu untuk membina hukum, membuat hukum dan kemudian melaksanakan hukum tu dikata bagi pada rakyat. Bagi pada rakyat. Itu dari sudut teori. Teori. Ataupun bagi kepada wakil rakyat. Iaitu anggota parlimen. Ini dari sudut teori, dia kata rakyatlah sebenarnya. Jadi kita ni sebenarnya duduk di bawah satu kepimpinan yang dipimpin oleh rakyat. Bukan orang tertentu, bukan imam, bukan raja-raja, bukan orang-orang agama, tapi rakyat. Jadi satu yang menariklah. Rakyat menariklah. Kenapa? Rakyat tu. Jadi kekuasaan otoriti itu adalah diberikan kepada rakyat. Apa dia? Namanya rakyat akan memilih anggota parlimen. Jadi anggota parlimen ni rakyat pilih. Jadi rakyat kata kita berkuasa. Macam mana kata Perdana Menteri, kita nak kembalikan semula mandat kuasa kepada rakyat. Diguna macam itu kan. Jadi bila kata nak pilihan raya ni, kita kembalikan mandat kuasa kepada rakyat semula. Kita pun seronok. Kita pun tepuk-tepuk. Kita apa? Kita berkuasa. Sekarang ni tengoklah, aku nak pilih siapa? Nak pilih Zahid ke? Nak pilih Anwar ke jadi PM? Nak pilih Ismail Sabri ke? Nak pilih Muhyiddin ke? Nak pilih Atuk ke? Atuk pun jadi PM juga. Walaupun dia kata saya tak nak jadi PM. Kalau jadi PM sekejap pun tak apa. Saya tak nak, tapi orang suruh saya jadi PM. Dia kata begitulah lebih kurang ni Atuk. Jadi kita lihat hari ni, dan nak pilih siapa? Rakyat rasa kita berkuasa. Kita boleh memilih. Inilah teori demokrasi. Teori demokrasi yang menunjukkan bahawa rakyat berkuasa. Kita berkuasa. Kita boleh pilih siapa kita nak. Kita pangkah. Pangkah tu main pilih lah kan. Jangan right pula. Pangkah. Jadi kekuasaan otoriti itu untuk memilih anggota parlimen, memilih penguasa dalam sistem demokrasi yang digambarkan tadi ialah di tangan rakyat, dan rakyat pula menurunkan, berhak untuk turunkan mereka. Oleh kerana kita boleh lantik orang wakil rakyat tadi, kita juga boleh turunkan orang ataupun wakil rakyat tadi. Jadi teori ni memang cantik lah. Baguslah kita sebenarnya. Diorang ni sebenarnya menjadi kita punya wakil saja. Itu teori. Jangan terkejut bahawa saya kata teori. Kita pula ada Islam sebagai agama persekutuan. Maknanya Islam lah, negara kita negara Islam lah. Teori. Teori dan realiti lain. Teori lain, realiti lain. Ini kita kena ada satu kesedaran, kepahaman. Kalau kita tak faham, kita kena tipu sampai bila-bila. Sebab sistem ni dibuat oleh sebut di sini oleh iblis. Oleh iblis. Jadi bila kita sebut begitu, maka ada tanda tanya. Macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan teori dan realiti tadi? Jadi kita tengok sini, teorinya rakyat yang memilih pemimpin. Teorinya rakyat yang memilih wakil rakyat untuk ke parlimen. Teori. Teorinya rakyat juga yang boleh menurunkan ahli parlimen. Hari ini boleh tak kita menurunkan ahli parlimen? Rakyat nak turunkan ahli parlimen, boleh tak? Rakyat tak boleh turunkan kecuali dah ada bubar parlimen. Siapa nak bubar parlimen? Yang nak bubar parlimen bukan kuasa rakyat, kuasa Perdana Menteri, kuasa yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan menasihatkan yang di-Pertuan Agong. Pertuan Agong berkata, okey, aku terima nasihat kamu, kita bubar. Rakyat boleh tak? Tak boleh. Itu teori teori. Baik. Realitinya macam mana realiti? Apa dia realiti demokrasi yang dipraktikkan? Ni kita nak tengok balik, kita kaji balik. Benda ni kita dah tahulah, cuma tak perasan. Apa dia? Sebenarnya rakyat tak berkuasa. Sebenarnya rakyat tak berkuasa. Kita akan kembalikan kuasa kepada mandat rakyat. Kita nak kena buat pilihan raya yang akan membelanjakan juta-juta sebagainya. Ni saya tak sebut pasal siapa-siapa yang bubarkan parlimen, tak. Ni nak sebut tentang realiti. Perkara yang sebenar.
Jadi pada realitinya, secara praktiknya, kan, rakyat sebenarnya tidak berkuasa. Walaupun disebut demokrasi, ini ialah pemerintahan rakyat. Demos tu rakyat, kratos tu, krasi itu adalah pemerintahan. Pemerintahan rakyat. Jadi sebenarnya dia tipu kita. Bulat-bulat tipu kita. Sebab tu nak kena patah balik pada Islam. Patah balik cara Islam. Nanti kita akan bincang cara Islam macam mana. Sebab kekuasaan itu sebenarnya telah dibeli dan telah dirampas oleh parti. Jadi satu kumpulan manusia yang cerdik sikit ni, daripada orang yang tak cerdik kat bawah tu, dia pakat-pakat kumpul, mari kita buat satu parti politik. Sama-sama kita buat. Kita namakan dia, kalau untuk orang muda, kita namakan muda. Kalau untuk orang yang berbagai kaum, muda-muda bagai kaum ni nak new world ni, kita namakan bangsa Malaysia. Parti Bangsa Malaysia, Parti Muda. Dinamakan satu pula. Senja. Jadi kita pakat-pakat ni, kita pakat-pakat buat parti. Kenapa? Sebenarnya kekuasaan yang digambarkan tadi itu telah dibeli, telah dirampas oleh parti, oleh anggota parlimen, penguasa yang ada tadi tu. Kan? Setelah pemilihan anggota-anggota parlimen, wakil rakyat, telah ada pemilihan legislatif. Contohnya, terbentuknya pemerintahan yang baru, dah menang dah. Kita tengok benda ni kita dah tahu dah. Kan? Tapi kita nak tengok secara halus. Setelah terbinanya pemerintahan, maka rakyat dilupakan. Rakyat dilupakan. Kita dah dapat dah menang dah. Allah menang. Kalau setengah takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan? Kalau setengah-setengah pula, hidup parti. Contohnya. Jadi bila dah menang, dah terbentuknya pemerintahan yang baru, telah adanya anggota legislatif, eksekutif, maka pada masa itu rakyat dilupakan. Cakaplah macam mana pun, engkau siapa, aku siapa. Engkau rakyat, marhain tak marhain, aku YB. Muka dia senyum. Kita akan ikut, kita akan buat kehendak rakyat, menyahut kehendak rakyat ni, kita akan berjuang untuk rakyat. Tapi hakikatnya bukan begitu. Realitinya bukan begitu. Rakyat dilupakan. Bahkan rakyat dianggap sudah tak berhak lagi bersuara. Dah tak berhak nak bersuara dah. Dah tak payah dah cakap, biar. Engkau dah pilih aku. Dia kata, engkau dah pilih aku jadi YB ni. Engkau dah pilih aku jadi ahli parlimen. Sekarang biar aku yang bercakap. Rakyat nak bercakap, kumpul, ribu-ribu kumpul dekat Dataran Merdeka, kumpul juta dekat Dataran Merdeka seluruhnya untuk accept apa, berkumpul. Kamu tak ada right, you don't have any right to talk. You give us the power, you give us the power and the apa ni, apa nak panggil, cakap, kita cakap rakyat, authority tadi ya. Jadi rakyat bukan saja dilupakan, bahkan rakyat dianggap tidak berhak untuk bercakap. Bila kita NGO kumpul pakat ramai-ramai nak jumpa dengan YB ni, dia hantar wakil je. Tuan-tuan nak cakap apa? YB sibuk. Minta maaf lah, YB ni kan dah jadi menteri. Menteri ni jadualnya bukan senang nak jumpa ni. Nak jumpanya kena ada ni. Malahan setengah dia punya PA dia punya personal assistant dia punya pegawai khas dia tu, senang dia cakap, ni nak jumpa pengenaan apa ni? Kami ada perancangan, ada proposal untuk nak memajukan kampung kami ni. Janji YB dulu. YB nak membangunkan dia kata kampung ni, dan saya dah ada kami dah ada proposal ni rakyat ni. Oh begitu ya. Ni berapa proposal projek ni? 2 bilion. Oh 2 bilion. Macam inilah. Saya boleh bagi kamu jumpa dengan Perdana Menteri ke Menteri Kewangan ke menteri yang berkenaan ke. Tapi kita kena bagi sikitlah pelancar dan pelincir. Pelancar dan pelincir tu apa? Pelancar dan pelincir tu
Kalau setakat nak jumpa hari ni dia tak ada ni, tak tahu tahun depan belum tahu. Tapi kalau ada pelancar dan pelincir tu, bolehlah. Berapa Datuk yang jadi pegawai khas dia? 20,000? 20,000? Oh, 20,000. 20,000. Ini permulaan. Bila dah besok dah jumpa dia nak buat pula, kita nak minta lagi 3%. 3% lagi. Jadi rakyat bukan saja dilupakan, rakyat tidak berhak untuk bersuara dalam parlimen. Malahan rakyat telah menyerahkan urusan semuanya pada mereka, sehingga apa sahaja yang dia buat, dia boleh buat. Ini realitinya. Betul ke tak betul? Betul tak betul? Kita dah berdepan dengan ni. Ini realiti. Secara teori, untuk rakyat, oleh rakyat, pemerintahan rakyat, hukum rakyat, demokrasi. Demo ni rakyat, demos rakyat, Kratos ni pemerintahan rakyat, oleh rakyat, semua pakai rakyat belaka. Tapi bila dah dapat kuasa, maka rakyat dilupakan, dianggap tak ada hak nak berkuasa, nak bersuara, tak ada hak nak datang masuk parlimen pun kena pakai baju yang awam putih bagi. Tak boleh pakai kain, tak boleh. Tak boleh pakai baju Melayu biasa, tak cantik-cantik, tak boleh. Ini realiti. Jadi sebab itulah kita lihat apa yang berlaku hari ini lebih indah kabar dari rupa, sebab dia tidak ada satu yang balance. Satu yang balance. Ini cara praktikalnya lah. Jadi lepas tu kita kena tipu lah. Masa nak mengundi ni, semuanya baik belaka datang. Yang tak pernah pakai kopiah, namanya Chin Peng tapi pakai kopiah. Namanya Lee Kuan Yew tapi pakai songkok. Namanya Lim Guan Eng tetapi berbuka puasa sama, buka puasa sama-sama ni. Makan puasa. Makan puasa. Makanan untuk buka puasa sama-sama dalam surau, bersila sama-sama bismillah. Orang dengar orang bismillah, dia pun bismillah juga baca. Masa nak kempen, punyanya begitu. Contohlah, ini contoh. Ini tidak ada kena-mengena dengan Lee Kuan Yew yang hidup atau dah mati. Jadi sebut kat sini, bila telah dapat kuasa, dia dapat pemerintahan baru, rakyat dilupakan, bahkan rakyat dianggap tidak ada hak untuk bersuara. Kamilah ahli parlimen yang berhak untuk bersuara. Untuk buat apa-apa sahaja, rakyat ikut. Rakyat kena patuh. Perangai macam kera dalam parlimen, perangai macam monyet dalam parlimen, perangai macam keldai dalam parlimen, masih wakil rakyat lagi. Wakil rakyat je ke? Perangai bahasa pun terpaksa censored oleh parlimen. Parlimen terpaksa censored bahasa. Jadi ini realiti. Dan lebih hebat lagi, ini saya nak sama-sama kita muhasabah sebelum kita bincang hukum demokrasi. Yang lebih hebat lagi, kita lihat bagaimana negara-negara yang menjadi champion di dalam demokrasi itu, kita lihat yang memegang kekuasaan, yang memegang kedaulatan negara tersebut, yang paling menonjol bukan rakyat. Bukan NGO yang mau memperjuangkan hak rakyat tadi, yang ikhlas, bukan pertubuhan-pertubuhan agama yang ada kesedaran, keimanan, ketakwaan, bukan. Yang menjadi yang memegang kuasa kedaulatan sesebuah negara, terutamanya negara-negara seperti Amerika, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, terutamanya lah yang besar-besar, yang paling menonjol, yang memegang kekuasaan dan kedaulatan ialah mereka yang memiliki modal yang besar, syarikat yang besar, industri raksasa, yang mana mereka ni lah yang sebenarnya memegang kekuasaan. Raya Sakan orang India, itu dia. Kalah kita punya meriam apa? Meriam buluh, kalah. Nak raya dia. Itu dia. Allahumma yassir lana umurana. Allah izin malam ni pula tak ada
Tak ada mikrofon. Jadi kita lihat yang lebih tersurat dan tersirat hakikat yang memegang kuasa bukanlah mereka yang dipilih, tetapi di belakangnya tu ada taikun-taikun, ada toke-toke, ada pemilik-pemilik modal dan syarikat-syarikat besar. Yang di belakangnya itu ada raksasa besar, pemilik-pemilik dan syarikat dan ada kepentingan. Kalau di Malaysia ni contohnya taikun dan dragon. Tak kira lah yang namanya Nine Dragon dan sebagainya. Jadi kita dengar, kita tahu, kita dengar ada di kalangan menteri-menteri yang dapat sampai 30 juta satu bulan. 30 juta satu bulan dia dapat. Kemudian selepas tu digunakan 30 juta satu bulan untuk kepentingan diri dia. Jadi kita nampak macam rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat sebagainya, tetapi rupa-rupanya di belakang ada taikun, ada pemegang modal. Rakyat ni tak pandai. Rakyat ni boleh dibagi dengan RM50, boleh dibagi dengan RM100, boleh dibagi dengan RM200, boleh dibagi dengan kain pelikat. Rakyat. Tetapi sebenarnya di belakang mereka itu bukan lagi setakat parti-parti politik yang memerintah, yang jadi kita mendokong tadi. Ada taikun, ada toke-toke besar, ada syarikat-syarikat besar. Sebab itu tidak heran bila kita lihat di dunia pada hari ini seperti World Economic Forum, WEF. World Economic Forum ni nampak macam satu agensi dunia, yang mana agensi dunia ini benar-benar membantu rakyat dunia membina ekonomi yang baik. Rupanya di belakangnya itu taikun, syarikat-syarikat besar. Begitu juga WHO. Nampak macam WHO ni kan satu agensi gabungan kerajaan-kerajaan sedunia, yang mana dia ada World Health Assembly, WHA. Di mana World Health Assembly ni di dalamnya ada menteri-menteri kesihatan, ada wakil-wakil negara dalam World Health Assembly, WHA. Dan kemudian WHA itu seolah-olah dialah yang menyusun, memimpin, mengurus WHO, yang menjadi mazhab baru pada umat Islam pada hari ini. Nak semayang, tanya WHO macam mana nak semayang. Nak puasa, tanya WHO macam mana nak puasa. Nak pergi haji, minta izin daripada WHO. WHO kata tak boleh haji tahun ni. Tak boleh. WHO punya mazhab hari ni terputus. Jadi kita ingat WHO ni, di belakang itu ada WHA. WHO ni World Health Organization. WHA World Health Assembly. Maknanya ada menteri-menteri. Rupa-rupanya 80% daripada dana yang ada dalam WHO datang daripada taikun besar seluruh dunia. Di belakangnya tu ada taikun besar seperti Bill Gates, yang di dalamnya tu ada syarikat vaksin, ada syarikat digital ID, ada syarikat-syarikat untuk membina digital networking. Di belakangnya tu ada orang yang memberi dana kepada WHO. Sama, nampak macam ini rakyat punya ni. Rakyat mana? Rakyat dunia punya, di bawah United Nation. Tetapi rupanya WHA, pemimpin tu pun dah taikun pegang. Ada pemimpin kita ni, menteri kita ni sampai 2 bilioner pegang dia, 3 milioner pegang dia. Kemudian ada institusi perisikan yang memegang dia. Jadi kita tengok, rupanya nampak macam bahasa Melayu. Orang Melayu cakap ada Islam sikit, cakap ada orang putih sikit, Islam sikit. Cakap English. Rupa dah macam Melayu sikit, India sikit, macam Cina sikit. Kemudian lepas tu
cakap orang putih, ada orang Melayu, ada kadang-kadang sebut juga Assalamualaikum, ada sebut juga Bismillahirrahmanirrahim, ada juga sebut-sebut Islam sikit. Rupanya di belakangnya ada taikun-taikun, di belakangnya ada toki-toki yang menguasai pemikiran mereka. Dan sebab itulah ada istilah cash is king, ada istilah tu, kan? Cash is king, kan? Duit tu, kan? Tunai, duit tunai tu adalah raja yang sebenar. Ada istilah tu, ada istilah tu. Jadi kita pula, kalau kita tak faham realiti ni, siapa di belakang mereka, siapa di belakang mereka, siapa yang kontrol mereka, siapa yang bantu mereka, kita ingat, oh jujur, dia datang dengan kita dengan serban, dia datang dengan kita dengan jubah, dia datang dekat masjid, dia pakai serban jubah. Kan, dekat tempat disko, dia pakai pula pakaian anak muda disko. Gitu-gitu-gitu. Kan, joget-joget-joget semua. Nah, dekat tempat sukan, dia buat pula sukan. Pakaian sukan pula. Nampak, oh baguslah dia. Bagus. Rupa. Siapa kat belakang dia? Siapa yang ada di belakang ni? Taikun. Toke. Macam saya sebut tadi, ada sampai peringkat 30 juta sebulan dibagi. 30 juta. Ingat sikit ke 30 juta ni? Sebenarnya duit-duit yang ada tu, yang mereka dapat yang banyak tu, kalau lah diserahkan kepada rakyat, diserahkan kepada negara, kita rampas apa tu, serah pada negara lah duit-duit rasuah tadi, kan, insya-Allah Malaysia tak ada masalah ekonomi. Itu semua duit kita juga dia ambil, dia rampas. Sebab apa? Bila taikun tu telah sponsor dia, bagi dia, kemudian lepas dia jadi perintah, dia kuasa, taikun tu lah yang akan dibela. Taikun tu bela dia bela taikun. Rakyat macam tu jugalah. Sebab tu ada di kalangan rakyat yang tak mau dah mengundi. Aku fed up dengan pemimpin yang macam ni. Aku fed up dah, buat apa pun tak jadi. Ada yang sampai peringkat tak mau mengundi dah. Fed up. Sebab memang sistem realitinya begitu. Bukan saya nak kata jangan mengundi. Mengundi ni minggu depan tersebut. Kita akan bincang minggu depan. Ni baru nak cerita realiti ni. Kita perasan tak? Kita perasan tak? Orang yang kita undi tu nampak ada janggut, nampak pakai kopiah, tapi rupanya di belakangnya ada tali-tali yang bermain, yang mengikat mereka. Kita perasan tak? Ada Zionis, ada Israel di belakangnya. Ada CIA di belakangnya, ada Mossad di belakangnya. Kita perasan tak? Kita tak perasan. Kita ingat, okey dah. Inilah, kan, panggung-panggung, teater-teater, kan, sinema-sinema yang berjalan di dalam kehidupan kita. Maka Nabi gambarkan apa? Celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dinar. Jadi yang pemimpin ni sebenarnya nampak macam bagus, tapi rupanya dinar tu, emas tu, duit tu yang jadi Tuhan dia. Duit menjadi Tuhan dia. Inilah realiti yang ada pada demokrasi. Yang mana demokrasi itu nampaknya bagus untuk rakyat, dari rakyat kepada rakyat. Demos kratos, kan, pemerintahan rakyat. Tetapi rupa-rupanya realitinya, kan, yang menentukan siapa yang akan menjadi anggota parlimen, siapa yang akan menjadi senator, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, yang menentukan ialah taikun-taikun, toke-toke yang pegang duit. Yang pegang duit. Kenapa dia yang menentukan? Kerana kalaulah mereka tidak menentukan, besok yang naik tu orang yang jujur, yang naik tu orang yang bertakwa, yang naik tu orang yang memang betul-betul nak membantu rakyat, yang adil di dalam pertimbangan mereka. Hidup bersama dengan ketakwaan, warak. Kalau naiklah orang-orang baik-baik ni, taikun ni tak ada peluang lah nak berniaga. Sebab mereka berniaga dengan menggunakan rasuah. Mereka berniaga dengan menggunakan komisen, untung-untung, quote and quote, rasuah. Mereka berniaga dengan menggunakan pengaruh-pengaruh, ancaman-ancaman. Dia mengancam. Jadi di sinilah kita lihat sebenarnya hakikatnya taikun inilah pemegang-pemegang modal syarikat raksasa ini yang besar-besar inilah
yang sebenarnya menentukan polisi negara. Sebab itulah lebih daripada 60%, lebih daripada 60% daripada siasatan, daripada kita boleh tengok sendirilah, tanya sendiri pun tak apa, tuan-tuan puan-puan. Lebih daripada 60% pembekal-pembekal yang membekalkan bahan-bahan asas makanan, keperluan negara, contohnya tadi adalah kartel taikun, kartel tauke. Adalah di kalangan orang-orang kesedaran nak lawan kartel tu, dia pula kena jatuh. Dia pula. Inilah hakikat sistem yang dibuat oleh manusia tadi. Inilah realiti sistem demokrasi yang merupakan instrumen, alat untuk mereka yang berkuasa daripada kapitalis barat, daripada Al-Masih Dajjal yang duduk di belakang. Yang duduk di belakang. Jadi tuan-tuan perempuan, kita ingat, dah okey dah kita dan sebagainya. Sebab tu banyak benda-benda yang kita tak faham. Macam mana boleh berlaku? Dan macam mana boleh berlaku perkara tak faham. Kemudian kita kata skandal sana, skandal sini. Yang skandal tu orang-orang yang nak dijatuhkan, yang nak diskandalkan. Yang skandal lain senyap, lupa. Cuba tengok SPRM. Tak mahu saya sebut sinilah. Contohnya kan, kes-kes yang ada, mungkin pemimpin-pemimpin tertentu yang kena. Tengok baliklah, fikir balik. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya pemerintahan rakyat hakikatnya bukan pemerintahan rakyat. Bukan pemerintahan rakyat. Rakyat tak setuju, terpaksa keluar ke jalanan. Kenapa rakyat tak boleh pergi ke wakil rakyat dia? YB, kami ada pandangan sekian-sekian ni. Kami punya rakyat begini-begini, sampai terpaksa angkat bendera putih, sebagai angkat bendera hitam, angkat bendera nak tunjukkan susah. Yang mati, yang sekian-sekian. YB, macam mana ni? YB buat tak tahu. Yang ini kita sedang bincang. Yang ini kita kena bawa kepada parlimen, bincang. Kalau betul-betul wakil rakyat benar-benar bersama rakyat, maka semua masalah rakyat akan diselesaikan. Ini bila kepimpinan eksekutif, kepimpinan legislatif pula, yang bahagian hakim-hakim pula, mahkamah-mahkamah pula, yang bahagian penguat kuasa, polis, tentera. Jadi semua ada di belakang itu. Mereka yang menguasai. Itu nombor satu. Ini nombor satu. Realitinya begitu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, bukan saya kata hari ini jangan mengundi, bukan. Bab mengundi tak mengundi, siapa nak mengundi, kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Dia ada hukum dia ada dia punya kaedah dia. Kita akan bincang. Hari ini saya cuma nak cerita realiti dia. Supaya kita faham. Selama ni aku ingat aku undi dia okey, pun tak okey. Tak okey. Kenapa? Di belakang dia ada taikun, di belakangnya ada tauke, di belakangnya ada ancaman. Dia kata, kalau kamu tak nak ikut kami, kata taikun, Dragon Ball, Dragon Ball kan. Kalau kamu tak nak ikut kami, Dragon Ball dia kata apa? Maka kamu akan jatuh, ataupun kamu akan diancam dengan sekian-sekian. Maka yang jadi pemimpin ni memang nak cari duit pun, memang nak cari pengaruh pun, memang nak mencari keuntungan pun. Adakah orang yang nak mencari keuntungan ni, nak mencari pengaruh ni, nak mencari kuasa ni, nak cari kuasa ni, sanggup untuk menggadaikan diri dia untuk rakyat? Sanggup di depan? Tak ada, bohong lah. Saya dah jumpa dah tuan-tuan, perempuan, kawan-kawan saya pun ramai orang politik juga. Ramai. Mula-mula dulu kita ingat betul dia cakap, kita begini, kita begitu-begitu. Kan? Allahu Akbar. Kan? Hidup Melayu, hidup Islam. Hancur Israel. Nampak macam hebat. Nampak macam membantu rakyat. Rupa-rupanya lakonan. Majoriti, kalau tak 100%, 99.9.
Tuan-tuan perempuan boleh tengok sendirilah. Siasat, tanya dengan kawan-kawan bisnes terutamanya. Semua. Kan? Jadi sebab tu hari ni kita nak kena perhati sungguh-sungguh. Siapa dia? Apa dia? Parti ni. Jadi sebenarnya nampak macam pemerintahan rakyat, demokrasi. Tapi rupa-rupanya di sebalik tu rupa-rupanya kan kita ni dibeli. Undi kita ni dibeli. Kan undi kita ni dibeli. Dirampas oleh parti politik. Parti politik. Siapa yang buat keputusan untuk memilih kan wakil rakyat, presiden, majlis tertinggi. Dia tak tengok betul-betul rakyat sokong siapa. Siapa yang dipilih? Orang yang sokong presiden. Kalau orang sokong presiden, dipilihlah. Kalau tak sokong, tak dapat. Takkan nak pilih wakil rakyat yang tak bersama dengan presiden. Jadi yang buat ni presiden. Kalau presidennya bagailah. Kalau bengonglah. Kalau presidennya pengkhianatlah. Kalau presidennya ada tauke, taikun di belakang, taikun dan tauke lah yang berkuasa. Ini rakyat tak nampak yang ni. Baik. Jadi sebab itulah, di mana rakyat? Di mata demokrasi tadi. Di mana rakyat? Rakyat hanya melihat dengan pandangan-pandangan seperti melihat movie, melihat cerita-cerita penuh dengan spekulasi. Jadi sebenarnya pemilihan rakyat kepada pemimpin ini berdasarkan gambaran lakonan yang dibuat oleh mereka, bukan hakikat kehidupan mereka. Jadi yang ada hanyalah spekulasi. Pilih dia, kenapa? Dia ni bagus, tak ada skandal, tak ada, tapi dia spekulasi je. Hak ni jangan pilih, kenapa? Yang ni dia penuh dengan calar jenayah. Ini adalah pasukan mahkamah, penuh dengan spekulasi, semua spekulasi. Jadi spekulasi ni menjadi dasar rakyat yang tak boleh berfikir dengan betul. Itulah, kita dengar, kita menyokong. Spekulasi, bukan fakta. Macam mana nak tahu fakta? Kita kenal dia masa nak pilihan raya je. Masa pilihan raya, masa itulah baru disebut badut-badut. Betul, barulah badut-badut terkeluar. Masa nak pilihan raya baru keluar. Baru nampak mukanya senyum. Kan? Baru nampak mukanya, bajunya, pakaian senyum. Datang rakyat, pakcik, kita ni sebenarnya nak kena pilih orang. Jangan pilih tu, itu orang mahkamah tu, kluster mahkamah. Ada masalah. Yang ni jangan pilih, ini kluster Zionis. Ini kluster ni. Kita penuh dengan spekulasi. Spekulasi ni apa? Kalau kita nak kata. Dia bukan fakta. Kalau fakta, tengok dia. Orang yang kita nak pilih tu, bertakwa tak? Tengok hidup dia, bertakwa tak dia? Betul tolong orang ke hanya lakonan? Kalau ada masalah, tengok dia bangun malam tak semayang? Semayang tak dia? Bangun malam tak dia? Minta ke Allah tak? Dia seorang yang ada warak tak? Tengok kehidupan dia, tengok isteri dia pula. Kan dia pergi jumpa kita pakai kopiah, cakap pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bercakap dengan hadisnya, Qurannya. Tengok isteri kan, aurat pun tak tutup. Tengok isteri, aurat pun tak tutup. Dan cakap berkhutbah, kita begini. Hari ni kita menang, esok cakap dengan penuh. Kita Allah Akbar, semangat menggigil, tak sabar nak bangkah ni, nak makan, tak sabar. Kita tak sabar nak bangkah. Ni tengok dia punya ucapan dia. Tengok anak dia, tengok keluarga dia, tengok kehidupan dia, tengok kemewahan dia. Datang dengan kemewahan, datang dengan wildfire, hellfire. Datang dengan duit, boleh bagi duit macam gitu ya. Datang dengan satu bentuk keterampilan yang hebat. Tapi rupanya tengok anaknya liberal, anaknya sekular, anaknya, keluarganya tengok macam mana Allah. Dan dia sendiri pun kan depan orang ramai kan saleh, depan orang ramai takwa, wara,
Di belakangnya joget, jing. Joget dalam disko, joget dengan isteri orang. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa, no? Jangan tulis pula nama siapa-siapa kat situ. Jadi nak sebut kat sini kan, rakyat melihat dengan keindahan-keindahan, tapi rakyat tak faham. Rakyat tak faham, rupanya itu spekulasi je. Itu rupanya branding aja. Branding aja, dia nak brandkan diri dia. Dia nak iklankan diri dia, promosikan diri dia sebagai kan orang yang paling best sekali, orang yang paling bertakwa. Dia cakap, kita hancurkan rasuah, hancurkan rasuah. Bila jumpa dengan dia, ni adalah satu pemimpin ni. Satu ketika Allah yarham dulu, pak mertua saya nak tolong satu orang, kan, dia bawa balik kereta menantu dia, bawa balik kereta belajar daripada Amerika, UK, bawa balik personal effect, tapi custom tak lepaskan. Custom tak lepaskan sebab apa? Sebab dia kata ni sekian-sekian. Sebenarnya custom nak kereta tu. Ni kereta masa dipakai masa belajar lah, kereta terbawa ke sini, kereta elok lah, Mercedes gitulah, BMW ke gitu. Jumpalah dengan menteri ni masa tu, timbalan Perdana Menteri. Kenapa pak mentua saya jumpa dengan dia? Sebab pak mentua saya dah meninggal dunia dah, rahimallah. Sebab dia pernah mengajar orang tu. Dia pernah mengajar. Jumpa, kenal. Apa dia kata? Susahlah susah nak tolong sebab kita tak boleh nak sebagai tak boleh, susah. Lah sudah tak tolong. Padahal dia boleh tolong. Orang lain dia tolong. Tapi yang ni tak tolong. Kenapa? Tak ada duit. Tak ada ganjaran. Tak ada apa-apa. Tak tolong. Orang miskin, orang kampung. Anak menantu dia tu bukanlah kaya sangat pun. Kereta yang dibawa tu, kereta first personal effect dia, belajar masa tu dia beli. Memang kereta canggih lah sikit. Kereta orang daripada luar negara. Bukanlah dia beli first hand pun, entah second hand, third hand pun. Dah kereta tu dah orang pakai pun. Nak bawa balik Malaysia, tak lepas. Lalas custom ambil kampas. Cukai yang melampau-lampau. Nak minta tolong. Tolong apa? Bukan tak nak bayar cukai. Bukan tak nak apa, nak minta rendahkanlah sikit. Dibicara lah. Ni orang kita sendiri ni. Kan? Orang minta maaf lah. Kita tak boleh nak bantu gini-gini. Ini semua tugas-tugas. Ini sebabnya. Sebenarnya, tak ada ni. Pitih tak ada. Bagi ke dia. Kita memang tak nak bagi. Kita jumpa dengan dia, tak nak rasuah-rasuah ni. Tiba-tiba dia nak minta macam itu. Dia tak cakap. Tapi dia punya pegawai dia cakap. Pegawai dia cakap. Nampak bila berceramah hebat. Bila berkhutbah hebat. Boleh khutbah. Boleh jadi imam. Tetapi lakonan-lakonan je. Lakonan-lakonan ni berlaku pada kami sendiri. Jadi nak sebut kat sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Rupanya sistem ni menipu kita. Hanya spekulasi-spekulasi. Kan? Nampak hebat, dia bagi tolong. Kan? Sekarang banyak lakonan. Banyak lakonan boleh buat. Kan? Guna kamera, ambil lawa-lawa, elok-elok sebagainya kan. Jadi ini perkara yang perlu kita sedar. Kita ingat semuanya okey aja, rupanya KO. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, demokrasi sebenarnya siapa di belakangnya tu. Kalau dia tak ada duit, ada seorang daripada orang Melaka, dia hantar mesej ke saya. Ni orang bebas lah ni. Orang bebas. Dulu kita ada bincang-bincang untuk gagasan bebas. Kan? Hantar saya, Assalamualaikum doktor, dia kata, boleh tak saya nak bertanding kali ni, nak minta bantuan keuangan, dana untuk nak bertanding. Saya nak jawab pun tak kerti. Kenapa? Manalah kita ada duit dana-dana ni. Kan bukan RM1 bukan RM100 bukan RM1000 bukan RM10,000, RM20,000, bukan. Banyak. Nak buat dia punya apa dipanggil? Bendera je dah berapa dah. Bendera, nak buat pacang bendera, poster, nak bayar orang yang nak membantu tadi, pekerja-pekerja kan. Bukannya sikit, banyak duit, banyak nak guna. Jadi kalau orang tu betul-betul
nak menolong rakyat, nak bantu rakyat, nak membawa masalah rakyat ke parlimen, ke Dewan Undangan, ke mana ke. Kalau tak ada duit, jangan haraplah. Jangan haraplah boleh berjaya. Apa lagi nak buat kempen ceramah besar-besaran, nak buat kita kata kempen media, buat berita pula, buat news pula, buat kita kata macam-macam branding lah. Duit yang banyak duit, bukan sikit, juta. Jadi di sinilah kita lihat demokrasi sebenarnya yang pertama sekali realitinya pemimpin itu dia penuh dengan lakonan dan kemudian penuh dengan spekulasi. It is about spekulasi. Sebab tu bila kita dah mula kumpul dengan NGO sebagainya tu kan, dah mula kumpul tengok balik, nak harapkan orang yang betul-betul boleh berjuang ni, dia akan cakap apa, saya hanya ikut parti je, parti kata okey lah, macam mana buat kan? Yang kedua, dasar kepada sistem demokrasi realiti yang ada pada hari ini, realiti yang ada pada hari ini yang kita kena faham, supaya bila kita faham baru kita nampak, oh macam gini. Kita ingat seronok dengan kempen je, cuba tengok list yang tersirat. Yang tersurat dia cakap memang best, yang tersirat tengok macam mana. Barulah kita nampak, oh macam gini. Menyesal aku undi dia. Banyak orang cakap menyesal aku undi dia. Rupanya macam ni. Bila kita, kalau tak kita main parti kata apa, ikut parti je. Sebenarnya yang ikut parti ni 20% je, 20% saja. 80% lagi atas pagar. Tengok mana satu nak pilih ni, mana satu nak pilih ni. Okey. Kemudian yang kedua, dasar tadi ialah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas. Maknanya dia membawa satu input bahawa kita ni kena bebas daripada agama. Kita boleh cakap apa sahaja. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of apa dia panggil tadi, banyak freedom tu kan, satu freedom. Jadi konsep hak asasi manusia yang akan merosakkan kemanusiaan. Jadi sistem ni membawa bukan sahaja sekular yang menjadikan pemimpin tadi terpisah daripada agama, dan begitu juga sistem yang akan menyebabkan kemanusiaan itu bebas sehingga dia tak tahu macam mana. Akhirnya lepas tu dia jadi apa? Dia jadi rosak. Bebas tanpa batasan. Dia membawa dasar ni. Jadi sistem ni membawa dasar. Dia tidak ada agama, tak ada batasan. Dia rasa nak jadi perempuan, namanya Ali, Amir, Ahmad, tapi nak jadi Aliyah, nak jadi Amira, nak jadi perempuan, boleh, bebas. Jadi inilah yang menyebabkan ramai manusia tidak terdidik dan terkawal. Jadi kalau pemimpinnya baik pun rosak yang bawah, sebab dia nak bebas. Kami nak hak kami, nak hak kami. Hak tu melanggar social contract. Contoh, di negara kita Malaysia ada social contract. Social contract maknanya boleh jadi rakyat Malaysia, tapi kamu tak boleh bangkang Islam sebagai agama rasmi. Kamu tak boleh bangkang hak raja-raja. Kamu tak boleh bangkang bahasa Melayu. Bangsa Melayu ada hak-haknya, ataupun peribumi ada hak-haknya. Tak boleh bangkang. Nak jadi rakyat Malaysia, kamu datang dari mana? China. Kamu datang dari India. Jadi nak jadi rakyat Malaysia boleh, tapi kena apa? Kena ada hak-hak dia. Jadi sekarang ni nak bebas tanpa batas. Ini dia menuju ke arah situ. Itu sampai peringkat dia menghina raja-raja, menghina alim ulama kita, menghina Islam. Saya dengar satu video yang viral video yang disampaikan oleh
Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mazhar, Mufti Perlis. Dalam video itu dia menyatakan kekesalan dia, kekecewaan dia kerana kerajaan PH yang dia sokong dulu dan Allah izin menang 22 bulan kurang lebih, kan, 22 bulan kurang lebih tadi. Akhirnya dia kata, saya quote, setiap hari ada isu-isu agama, kan, agama Islam dicabar, agama Islam dihina, agama Islam sekian. Mereka ingin buat sesuatu, menghalalkan sesuatu yang tak sepatutnya, yang tak kena dengan adat-adat. Lebih kurang itulah. Maknanya dia menyatakan kekesalan dia. Menyesal saya menyokong mereka. Quote and quote. Jadi bila saya tengok balik, kan, bagaimana keadaan Mazhar dalam ucapan itu, saya kata, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Orang yang cerdik ni, masih lagi makhluk Allah ni, hamba Allah ni yang cerdik ni, pun boleh kena tipu dengan sesuatu yang datang daripada kelompok-kelompok ni yang disokong sebelum ni. Apalagi rakyat biasa, apalagi orang muda yang tak tahu apa-apa, orang muda yang tengah nak perubahan. Kita ubah, orang muda, kita ubah, tak tahu ubah apa nak ubah. Yang patut diubah ni bukan hanya pemimpin yang korup, bukan hanya pemimpin yang rasuah. Yang patut kita ubah ni dasar dan asas kepada sistem-sistem yang ada pada hari ini. Dasarnya kita kena ubah. Dan inilah perkara yang berlaku hari ini. Tak boleh, kan? Allah gambarkan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikut majoriti, aksar daripada mereka yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu. Jadi kita lihat hari ini asas. Apa asas? Kita tengok sikit asas. Kita tengok asas. Dasar kepada kerajaan menurut pandangan Islam ialah, kan, yang pertama sekali iaitu ad-dakwah. Itu dasarnya. Apa maksud ad-dakwah? Maknanya kita nak mengajak manusia kepada Allah. Itu asas. Imam Al-Ghazali menyatakan, rahimahullah, sedarlah bahawa syariat itu ada dasarnya. Syariat itu adalah dasar. Kita nak mengajak manusia kepada syariat Allah, kepada Allah adalah dasar, asas. Kita jadi kepimpinan, nak mengajak kepada keadilan, nak mengajak kepada kebenaran, nak mengajak kepada kebaikan, keselamatan, keamanan. Itu dasar. Semua tu apa? Itu semua adalah mengajak kepada Allah. Dan kemudian kuasa adalah penjaganya. Oleh itu dia kata negara Islam mestilah dibina di atas asas dakwah supaya mempunyai wawasan yang tersendiri. Bukan hanya mengikut arus, mengikut toke-toke yang ada, tanpa sebarang ruh. Jadi yang pertama sekali, apa asas dalam demokrasi adalah asasnya bebas. Bebas. Tapi asas dalam sistem siasah Islam, kita mesti membawa kepada kebaikan. Ada tak kebebasan? Bebas. Bebas apa? Bebas daripada menjadi hamba nafsu, hamba manusia. Hamba nafsu, hamba manusia itu adalah asas dalam sistem pemerintahan Islam. Maka sebab itulah asas siasah, asas politik Islam. Kalau kita kata kerajaan yang tertegak itu asas yang paling utama dalam politik Islam, dan sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, asas dalam politik Islam itu ialah iaitu
pemerintah, ketua, pemimpin, dan dia ada tanggungjawab di hadapan Allah dan rakyat. Yang pertama asas, tegakkan amanah. Bukan berarti amanah tu. Tegakkan tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Bila jadi ketua ni mesti ada tanggungjawab. Yang pertama, tegakkan amanah, tanggungjawab tu. Yang pertama sekali. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan semua kamu akan ditanya. Jadi yang pertama sekali, bila kita nak jadi pemimpin ni, siasah dalam kerajaan Islam. Kerajaan bertanggungjawab ke atas kebajikan, kebaikan dan rakyat. Bukan sekadar retorik dan manifesto cantik tapi tak boleh buat. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, asasnya mestilah untuk melaksanakan tanggungjawab, membantu benar-benar, sebenar-benarnya, bukan retorik, rakyat tadi, mesti. Abu Bakar cakap apa? Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Dia kata apa? Ketika ditabalkan khalifah tadi, dia naik ke mimbar. Dia tengok pemimpin yang benar. Maka dia berucap, wahai manusia. Dia tak cakap orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang benda. Dia kata manusia. Maknanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang Islam dan bukan Islam. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia kata, wahai manusia, dahulu saya bekerja untuk keluarga saya. Dulu saya bekerja nak jaga tanggungjawab keluarga saya. Dan saya mencari makan minum mereka. Tetapi sekarang saya bekerja untuk kamu. Saya bertanggungjawab untuk kamu. Maka tetapkanlah bahagian saya daripada pembahasan kamu. Maka dia kata, tetapkanlah apa yang saya boleh ambil ni. Dan selain tu saya akan tanggungjawab kepada semua. Jadi daripada ucapan beliau itu, tafsiran yang terbaik berhubung dengan keadilan tadi ialah yang pertama, setiap pemimpin dia ada kontrak, ada perjanjian dengan rakyat. Perjanjian dengan rakyat, mesti dia mengutamakan rakyat. Bukan dia yang naik kereta, bukan dia yang makan sedap, bukan dia yang boleh naik jet. Rakyat didahulukan. Mungkin dia naik kereta biasa je, tapi rakyat yang ada kenderaan yang lebih baik. Jadi sebab kat sini, ucapan yang pertama antara yang digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu sebenarnya bila dia jadi ketua, jadi khalifah, maka dia telah ada satu perjanjian antara dia dengan rakyat, bertujuan untuk memelihara kepentingan umum. Jadi ini adalah tanggungjawab. Jadi sebab itu kita tengok balik kan, apabila pemimpin tadi hanya sekadar untuk diri dia saja, memang out lah. Dan kemudian apabila ada pula tycoon kat belakang, lagi teruk. Kemudian apabila mempromotkan kebebasan tanpa batas, lagilah habis kemanusiaan tadi, rosak. Itu nombor satu. Nombor dua, asas kepada sistem yang kita sama-sama lihat Islam tadi ialah pemimpin kan, kerajaan sebenarnya adalah bertanggungjawab untuk mempersatukan umat, menyatu padukan umat, mempersaudarakan umat tadi, dan mempersatukan hati-hati mereka. Jadi sebab itulah antara perkara yang penting ialah mereka yang menegakkan kebenaran. Jadi sepatutnya pemimpin ni bila NGO datang nak bagi cadangan, nak bagi persoalan, masalah, dia berlapang dada, dia terima sebab dia nak menyatukan semua. Nak menyatukan semua. Hari ni tak ada. Nama penyatuan ummah. Nama penyatuan ummah tapi memecah belahkan ummah. Memecah belahkan ummah. Nama penyatuan ummah. Kita perasan tak? Kita ada 4 blok. Blok pertama Barisan Nasional. Dalam blok pertama tu adalah UMNO, MIC, MCA, MUDA pula, Parti Bangsa Malaysia kan, dan sebagainya lah.
Yang kedua PN, Perikatan Nasional. Ada Bersatu, ada PAS, ada lagi lah lain-lain. Kemudian yang ketiga ada PH, Pakatan Harapan, ada DAP, ada PKR dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat, Gerakan Tanah Air, kan, Mahathir, Tun Mahathir, adanya Pejuang, adanya Berjasa dan sebagainya. Jadi kita pecah 4. Daripada pecahan 4 tu yang paling banyak pecahnya Melayu dan Islam. Melayu dan Islam. Kita ingat, baguslah kita banyak parti supaya ada pilihan. Supaya ada pilihan, parti banyak ni. Baguslah supaya kita boleh pilih yang terbaik, ada banyak pilihan. Kalau satu pilihan, dua pilihannya, tak ada pilihan, tak elok. Itu orang yang sempit pemikirannya. Apabila kita melihat banyak parti, bukan bagus sebenarnya, tetapi menunjukkan perpecahan. Menunjukkan perpecahan. Yang ini. Jadi akhirnya orang Islam yang sepatutnya boleh menang sebab dia majoriti, jadi berpecah, dia kalah. Jadi orang-orang yang menyokong antarabangsa ni, Zionis ni, mereka hanya memerlukan 15% je daripada undi orang-orang Melayu dan Islam tadi supaya dia boleh menang memerintah kerajaan. Jadi tengok hari ni sebenarnya kita tak promosikan perpaduan. Kita mempromosikan perpecahan. Ada lagi pula yang nak buat parti baru lagi. Parti baru lagi. Kenapa? Parti baru ni kerana dia kata hanya kita yang boleh memperjuangkan nasib kita. Buat lagi parti-parti lagi banyak perpecahan. Ini tak termasuk bebas. Bebas. Jadi apa yang kita lihat hari ini, politik demokrasi kepartian ini yang dasarnya bebas ini mencipta apa? Mencipta perpecahan. Sedangkan dasar kepada politik siasah Islam mencipta perpaduan. Kita tengok orang putih. Contohnya mereka ada Republican, Demokrat. Republican satu parti, Demokrat satu parti, hak lain semua tak ada apa, kecil-kecil tak ada apa. Mereka nampak berlawan masa nak pilihan raya, lepas tu satu, tak ada gaduh lah. Tak pecah lah. Demokrat, Republican tak pecah lah. Dekat UK pun sama juga. Nampak macam dua besar, tapi lepas tu tak. Lepas tak, kita pula lepas daripada pilihan raya lagi pecah lagi. Inilah kita. Kan? Jadi sebab tu dasar politik siasah yang ada tidak benar-benar ikhlas kerana mengikut demokrasi kepartian tadi menyebabkan kita bertambah besar. Itu dasar. Yang kedua, Islam mesti memberikan penyatuan. Yang ketiga, kan, dasar Islam mestilah menghormati aspirasi rakyat. Dasar Islam yang ketiga, secara ringkas nak sebut kat sini, kita mesti melihat rakyat. Rakyat ada aspirasi, rakyat ada hajat, rakyat ada sesuatu yang tidak capai, maka rakyat itu perlu dilihat, perlu ditolong dan dibantu. Sebab tu saya nak menyeru di sinilah. Sebenarnya kita masih lagi boleh menyelamatkan negara kita. Tetapi kita memerlukan semua pihak berfikir dengan rasional dan matang. Berfikir dengan kepentingan yang lebih besar daripada diri sendiri dan parti kita. Jadi sebab tu saya nak menyerulah kepada pihak Majlis Raja-Raja. Saya nak menyerulah supaya berani untuk memimpin rakyat kepada kebaikan. Sekarang ni politik Malaysia ni dah pecah habis dah. Masing-masing rasa kuat, UMNO rasa kuat, PAS rasa kuat, Amanah pun rasa kuat. Kan? Apa lagi? PKR pun rasa kuat. Orang Islam rasa cakap berdengung-dengung lah kita dengar cakap ni. Kita gini. Tetapi sebenarnya dah jadi haru biru lah. Dan orang-orang yang menyokong internasional, yang menyokong sistem Dajjal, sekarang ni perlahan-perlahan dia dah kontrol semua. Semua blok-blok yang disebut tadi, semua ada dia. Semua ada orang dia.
Jadi di mana kita ni nak buat, kita patah balik kepada kepimpinan raja-raja. Bukan saya sokong raja-raja yang cerdik, paling cerdik, tak. Tapi kita nak sama-sama tengok semula. Ramai profesional kat negara kita ni. Pakar ekonomi ada, pakar pendidikan ada, pakar agama pun ada yang tidak membodik-bodik. Pakar agama yang bukan kaki bodik, yang cakap benar ada. Pakar di sudut pelajaran pendidikan ada, semua ada sistem. Pakar luar negara, pakar dalam negara, semua kita ada. Kita cukup pakar dia, ramai. Manfaatkan rakyat yang ada kepakaran ini untuk buat semula negara kita. Buat semula. Kita ada artikel perkara 150. Darurat. Bukan nak suruh isytihar darurat kepada semua sekali. Darurat politik. Darurat politik. Sebab kita diambang perpecahan yang teruk. Apa dia aspirasi rakyat? Apa yang rakyat hajatkan pada hari ini? Rakyat hajatkan supaya ada suatu keberanian kepada sultan, kepada raja-raja yang di Pertuan Agong, semua mereka yang telah diberikan oleh Allah amanah untuk duduk di atas sana tu, kumpulkan pakar-pakar yang ada. Ada satu keadaan berlaku, tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Dia kata apa? Kita mana mampu nak buat. Kalau saya sokong pun, kalau raja-raja nak buat pun, kan, kalau British tak sokong, British tak nak, kan, kita tak boleh buat. Kita ni kan negara Commonwealth. Dulu masa diberikan kemerdekaan, dua pihak yang sign perlembagaan. Yang pertama pihak British, yang kedua pihak raja-raja. Jadi kalau raja-raja nak buat, British tak sokong, maka tak dapat juga. Tuan-tuan mempunyai, saya nak cadangkan supaya kita cakap betul-betul dengan atas dasar iman. Itu cakap orang yang tak terlupakan Allah. Orang yang terlupa Allah, yang terputus daripada Allah, yang hanya melihat kekuatan diri pada diri, melihat kekuatan dunia pada dia, hanya melihat kekuatan makhluk, ketakutan pada makhluk, maka dia akan cakap macam tu. Orang yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira siapa musuh dia, tak kira siapa mereka yang berada tadi, maka dia akan hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. British setuju ke tak setuju ke, itu dia punya hal. Kita dah merdeka. Kita dah merdeka. Kenapa masih takut dengan British? Kalau betul lah dia ada, dia boleh buat apa? Kata dia nak dakwa. Dakwa lah, kita lawan lah. Kita ada rakyat, kita ada negara. Kata tank kita kecil, kapal kita kecil. Kata tank dia besar, kapal dia besar. Dia ada dunia di hadapannya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan seorang dia. Kemudian dengan isteri dia. Kemudian dengan orang dekat dengan dia, ahli-ahli dekat dengan dia. Kemudian sampai sekarang berkembang Islam. Berkembang Islam. Tidak ada sedikit pun ketakutan kepada mereka yang mahu bersama Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah itu sungguh-sungguh tak ada padanya ketakutan dan tidak ada padanya kesedihan. Kenapa? Kerana dia ada Allah bersama dia. Saya menyuruh kepada majlis raja-raja. Saya menyuruh kepada yang di Pertuan Agong. Saya menyuruh kepada duli paduka sultan-sultan yang ada. Genggam dengan sungguh-sungguh. Minta pada Allah, ubah semula. Jadi orang yang berani. Jadi majlis raja-raja yang berani. Untuk sama-sama bersama rakyat membina semula kekuatan negara kita. Kalau dulu raja-raja kita kan berani duduk di depan berfikir, hari ini dalam keadaan kita menghampiri kebangkitan Islam, raja-raja kita kena betul-betul yakin dengan Allah. Insya-Allah rakyat bersama kalau raja-raja kita bersama dengan kebaikan dan kebenaran.
Kami di bawah ni, kami tidak pernah bergantung dengan makhluk. Kami tidak pernah bergantung dengan siapa-siapa pun yang namanya makhluk. Kami hanya menyeru, sekiranya ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan, kecemerlangan, kebahagiaan, ingin mendapatkan kekuatan, ikat hati kita, fikiran kita dengan Allah. Jangan ikat hati kita, fikiran kita dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Saya menyuruh pada semua sekali. Tuan-tuan yang mati Allah, kan, sistem yang ada pada hari ini hanya memecah belahkan kita. Ini kita pun boleh nampak dah. Saya tak payah cerita pun dah faham dah semua. Tetapi hari ini kita tidak ada keberanian. Tak ada keberanian. Kita pengecut, bacul dengan bayang-bayang kita sendiri. Takut dengan makhluk yang tidak ada kekuatan. Kita kena benar-benar betulkan semula iman kita, akidah kita. Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan Allah, meletakkan Allah sebagai Tuhan, Rabb, Ilah, yang benar-benar tengok semula masyarakat, tengok semula rakyat. Tengok semula rakyat. Rakyat dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Yang lebih hebat lagi, kan, musuh nak masuk dalam negara kita, dan kita masih lagi boleh bersenang-lenang. Kita masih lagi boleh lalai dan leka, boleh tidur malam nyenyak. Sedangkan kan hujung senjata musuh dah sampai ke kepala kita. Kan, dah sampai kat kepala dah ni. Dah sampai kat kepala dah. Tapi masih lagi berleka-leka dengan sesuatu yang dibawa oleh musuh, dan hiburan-hiburan, sukan, perempuan, arak, masih lagi boleh berleka. Sedarlah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolong sesiapa yang tidak mengambil Dia sebagai Tuhan. Kita perlu mentauhidkan Allah. Ya, sebab itu, kan, peruntukan perlembagaan kita, kan, antara kuasa yang diizinkan oleh perlembagaan kita dengan izin Allah ialah raja-raja. Raja-raja perlu bangkit. Jangan haraplah dengan pemimpin-pemimpin politik yang berlakon. Yang berlakon aja. Berlakon saja. Kalau ada pun yang elok tu tak ramailah. Sikit sangat. Lain semua pakat berlakon. Jangan berharaplah dengan pemimpin politik yang ada kepentingan peribadi, kepentingan parti. Dia sanggup tinggalkan sahabat dia, orang beriman. Sanggup tinggalkan saudaranya kerana nak pegang kuasa. Kerana nak pegang kuasa, sanggup. Ini jangan, kita tak boleh harap dengan pemimpin-pemimpin yang macam ni. Mereka akan menghancurkan kehidupan umat. Sebab tu kita kena tengok balik semula keadaan yang ada, kan? Dan kita berdoa kepada Allah, terutamanya bagi mereka yang ada kesedaran hati. Allah akan menangkan Islam, itu janji Allah. Allah akan menangkan umat, itu janji Allah. Sama ada dengan raja-raja, tanpa raja-raja. Sama ada dengan rakyat, tanpa rakyat. Sama ada dengan kita atau tanpa kita. Janji Allah, Islam akan menang. Sebab itu saya tidak bergantung harap. Kita tidak bergantung harap dengan makhluk, tetapi kita kena bergantung harap dengan Allah. Dan sebenarnya segala perkara yang berlaku ni sebenarnya ialah untuk kebaikan dan kebangkitan Islam. Allah nak bangkitkan kita. Ya, sebab itu kita positif dalam segala hal. Cuma nasihat kita, sebab bila kita sebut tentang aspirasi rakyat, kan, yang ketiga, sistem Islam ialah Islam melihat apa dia aspirasi rakyat, dan kemudian Islam melihat, kan, bahawa rakyat itu perlu dihormati pandangannya, kerana dialah yang membentuk kerajaan tadi. Rakyat yang membentuk kerajaan, maka rakyat-rakyat tadi akan dijaga, yang dipelihara. Sebab itulah kita tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Wahai manusia,
jika kamu lihat saya di pihak yang benar, bantulah saya. Dan jika kamu melihat saya di pihak yang salah, betulkan saya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang telah dijamin syurga. Ada tak pemimpin kita cakap macam tu? Ada tak? Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang kedua, pernah mengatakan kepada umatnya, sesiapa yang melihat ada kepincangan pada diri saya, maka betulkanlah saya. Sayyidina Umar pun cakap macam tu juga. Padahal dua-dua ni antara mereka yang dijamin syurga. Maknanya takwanya, waraknya, ilmunya, hati, jiwa mereka bersih. Sehingga kan Rasul SAW gambarkan Abu Bakar, Umar, ahli syurga. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, tak kiralah yang namanya Perdana Menteri, yang namanya Menteri, yang namanya Raja-Raja, yang namanya yang di-Pertuan Agong. Mereka merasakan tanggungjawab di hadapan Allah. Maka dia kata, kalau aku benar, sokong aku. Kalau aku salah, betulkan aku. Ini perkara yang berlaku pada umat Islam yang sepatutnya. Sebab itulah dasar kepada politik siasah Islam ialah melihat rakyat, apa yang diperlukan, apa yang dihajatkan, dan perkara itulah keperluan mereka. Hajat mereka tadi, maka kita wajib tolong, bantu selagi mana ia tidak melangkaui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak melangkaui batas mungkar dan maksiat pada Allah. Maka pemimpin melihat dan berhajat. Ini aspirasi rakyat. Ini asas siasah di dalam Islam. Kalau kita tidak mengikuti siasah ini, kita mengikuti siasah syaitan. Kita tak ikut siasah daripada Allah, tak ikut siasah daripada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Al-Faruq. Tak ikut siasah yang ada pada mereka, maka kita tidak ikut siasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut siasah syaitan. Dan siapa-siapa yang mengikut siasah syaitan, tak kira siapa, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah raja, jadilah sultan, jadilah agung, jadilah menteri, jadilah siapa saja di peringkat tertinggi. Bila siasah syaitan yang menjadi pegangan kita, maka kita akan dilaknat oleh Allah. Bersedialah untuk mendapat laknat daripada Allah. Bersedialah untuk dilaknat oleh seluruh makhluk yang ada apabila kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesanan, aspirasi rakyat yang ada pada hari ini. Kita di dalam keadaan yang kritikal, amat kritikal. Berpecah di sana sini. Tetapi kita masih rasa, pilihlah aku, pilihlah aku. Pilihlah aku jadi parlimen, pilihlah aku jadi don, pilihlah aku. Kita masih rasa nak suruh orang pilih kita, sedangkan kita tak rasa pun bagaimana itu satu amanah, satu tanggungjawab daripada Allah yang sebenarnya akan Allah tanya kepada kita. Cukuplah seorang rakyat bangkit di depan Allah, di hadapan Allah, di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Cukup seorang rakyat bangun bangkit, ya Allah, ketika aku hidup di Malaysia, ketika itu yang di-Pertuan Agong, sultan, menteri mengetahui masalah yang ada pada aku, pada rakyat, tetapi mereka mengabaikan. Ya Allah, hari ini aku nak tuntut pada mereka. Cukup seorang pun tak lepas kita di depan Allah. Cukup seorang tak lepas. Apalagi 32 juta rakyat menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Perdana Menteri aku begini. Ya Allah, Menteri aku begini. Ya Allah, tuanku Sultan aku begini. Setiap seorang menuntut di hadapan Allah. Siaplah kita untuk menjawab semua persoalan-persoalan itu. Sekarang boleh minum, sekarang ni boleh makan, boleh naik jet. Sekarang ni boleh pergi jalan-jalan, nak pergi mana-mana. Sekarang ni hidup mewah, ada kapet merah.
ada kapet kuning. Sekarang ni kita boleh hidup dengan kesenangan di atas penderitaan rakyat, di atas pengkhianatan pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita ini. Kita boleh hidup senang. Ingat, satu hari, dan tak lama dah, kita doakan, tak lama dah. Wa kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Maka setiap umat itu ada kematiannya, ada ajalnya, ada kiamatnya. Maka bila sampai waktu kiamat mereka, ajal mereka tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, tidak akan dicepatkan walaupun satu saat. Maka jawablah di hadapan Allah, sesungguhnya kami hanyalah orang hamba-hamba yang kerdil, yang melihat situasi on the ground, tengok rakyat dalam keadaan menderita, tengok negara menuju kepada huru-hara, menuju kepada masalah ekonomi, masalah makanan, masalah macam-macam. Kita boleh makan lagi, perut kita boncit lagi. Tunggulah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi rakyat pula, jangan bimbang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan kamu takut, jangan kamu rasa sedih, kerana sesungguhnya janji Allah benar. Maka kita hendaklah ikat diri kita dengan akidah, dengan iman. Ikat diri kita dengan akidah, dengan iman. Ikat diri kita dengan Islam, dengan ibadah, dengan akhlak. Ikat diri kita dengan jamaah, ukhuwah, kasih sayang. Janganlah kita berpecah belah. Dah cukuplah pecah belah yang ada. Dan fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, sangka buruk sana, sangka buruk sini. Cukuplah. Kita patah baliklah. Kalau adalah orang buat jahat dengan kita, cukuplah dia. Tak payah kita burukkan lagi. Serahkan kepada Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah jadi pelindung kita. Cukuplah Allah menjadi pemelihara kita. Cukuplah Allah memberi kemenangan kepada kita. Cukuplah Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah. Maka kita nak kena rasa dalam hati kita ketenangan bersama Allah. Bagi mereka yang tak nak ikut, tak apa, biarlah. Kita dah bagi seruan, dah bagi nasihat, kita dah bagi teguran dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka untuk bersama-sama dengan rakyat. Hari ini kan huru-hara, kita tak tahu ke ada rakyat yang mati tak ada makan, ada rakyat yang mati sebab stres, trauma, takut, ada rakyat yang takut, ada yang menangis. Dan kita sekarang ni diambang perpecahan yang lebih hebat lagi. Di mana raja-raja kita, majlis raja-raja kita? Cukup dah, stadium penuh, cukup dah. Stadium dah penuh dah, cukup. Kita nak kena bina kekuatan umat, kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat. Barulah insya-Allah barakah. Maka saya mengajak diri saya yang penuh dengan kelemahan, keaiban, kekurangan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, termasuklah ke bawah duli sultan-sultan yang di-Pertuan Agong. Marilah sama-sama kita rendahkan diri kepada Allah dan marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Cukuplah maksiat yang dah buat. Cukuplah mungkar yang dah buat. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Sama-sama kita bertaubat. Marilah sama-sama kita membina kekuatan kita, iman kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana zaman kebangkitan Islam dah dekat dah. Maka adakah kita mahu diri kita terpilih bersama-sama dengan mereka yang akan memenangkan Islam biiznillah, dengan izin Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok dah ke 11.30. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Kita belum lagi menceritakan tentang pandangan umat Islam tentang demokrasi. Ada yang berpandangan yang menolak
demokrasi ni 100%. Ada yang kata demokrasi ni boleh ada kebaikan. Ada pula yang kata demokrasi inilah Islam, kita kena perjuangkan demokrasi. Jadi insya-Allah pandangan ni kita akan bincang. Minggu depan kita akan bincang sikit pandangan-pandangan itu. Kemudian selepas tu kita akan bincang sikit tentang kaedah-kaedah untuk kita nak melihat pemimpin-pemimpin yang bakal dipilih tadi. Saya tidak kata kena pilih parti A, B, C, tidak. Saya kata kaedah-kaedahnya. Macam mana kaedah-kaedah yang Islam telah gariskan kepada kita, insya-Allah yang telah diberikan oleh para ulama kita yang sahih, ulama yang muktabar, bukan ulama yang kaki bodek, dan bukan ulama yang tak berani bercakap yang benar, dan bukan ulama-ulama yang ada kepentingan-kepentingan tertentu, alasannya nak jaga kedudukan supaya orang yang jahat tak duduk kat situ. Jadi disangkut dan mengutamakan masalah diri dia, kepimpinan dia, quote and quote, kedudukan dia, daripada masalah ummah yang sesat, yang rosak pada hari ini, yang sakit. Dia lebih utamakan masalah diri daripada masalah ummah. Kepentingan yang diri sini, pribadi, daripada kepentingan ummah, masih lagi utamakan tu. Sehingga lahirkan ulama-ulama yang pengecut dan bacot, melahirkan umara-umara yang pengecut dan bacot, yang hanya mengikut telunjuk global, telunjuk kita kata Dajjal, telunjuk iblis. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu, berjuanglah kamu, hidupkanlah Islam secara menyeluruh, berjuanglah Islam secara menyeluruh, dan jangan ikut telunjuk syaitan, perancangan syaitan. Janganlah ikut fitnah-fitnah daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Jangan ikut. Hari ini kita duk ikut lagi, duk takut lagi hilang populariti. Kenapa? Kerana kita nak bersama dengan arus. Alasan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan kita ni daripada bercakap sesuatu yang melanggar arus. Kenapa? Kerana Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita membiarkan umat dalam keadaan tertipu, disesatkan. Inilah akibat daripada al-iman kepada Allah itu tidak kita pertingkatkan. Saya mohon ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan. Tidak bermaksud saya nak merendahkan siapa-siapa, tidak bermaksud saya nak membangkitkan kemarahan siapa-siapa. Tapi apa yang saya hajatkan di sini, sama-sama kita ikhlas. Kita cuma meluahkan perasaan kita, melihat tentang bagaimana umat hari ini dalam keadaan huru-hara, pemimpin umat dalam keadaan huru-hara, ulama-ulama pun dalam keadaan lesu, tak mampu. Maka mudah-mudahan sedikit sebanyak ada kebaikan daripada apa yang sama-sama kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk sama-sama bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bangkit bersama dengan kekuatan iman, Islam, ihsan, bersama dengan dasar takwa kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأعمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.